Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, bersua kembali walau di mana jua anda berada, apapun jua yang anda lakukan ketika dasar ini. Apa khabar Malaysia? Bersama saya Cedi dan juga rakan setugas Nurul Hidayat Mul, dan hari ini merupakan hari Selasa. Ya. Isnin pula kan, baru mula kerja hari ini kan, Isnin saja. Tapi apa jua hari anda, mulakan hari ini dengan positif, mulakan dengan senyuman, dan sebaik mungkin celik je mata tu, kita fikir yang baik-baik sahaja, kerana dia macam attraction tau cik, tarikan. Sesuatu yang baik itu dia akan menarik segala kebaikan. Kalau kita fikir benda yang tak elok itulah akan berlaku. Jadi sepanjang hari. Ya, kan? betul. Saya setuju dengan Nurul. Kalau boleh fikir benda yang baik-baik, yang positif saja untuk menggerakkan hari anda pada hari ini. Booster jugalah kiranya. Betul. Okey, banyak perkisian seperti biasa di Apa Khabar Malaysia selama 1 jam kita bersama ni. Antaranya kita akan bercakap tentang pendidikan ataupun program TVET itu sendiri. Juga kita akan bercakap tentang dokumentari pendek di mana dokumentari yang berkisahkan tentang Behind the Marine Park itu akan bersama dengan tetamu istimewa sekejap saja lagi. Tapi pagi-pagi ni kita nak mulakan dengan portal bernama dulu. Antara yang terkandung di portal bernama.com, Nurul. Okey, saya tertarik mengenai kita nak vibes yang positif. Kita nak bangun pagi, kita fikirkan yang indah-indah. Ini pula antara yang kita boleh kongsikan, iaitu kelesuan isu serius di tempat kerja negara ini. Itulah antara yang saya kata, apabila bangun je kita fikirkan sesuatu yang negatif, kita fikirkan hari ini penuh dengan masalah, penuh dengan bebanan kerja yang tak diselesaikan, itu secara tidak langsung telah pun menarik energi kita ataupun semangat kita dan aura kita, untuk membuatkan kita lebih stres. Apatah lagi kalau kita nak keluar kerja ni cik, berdepan dengan kesesakan lalu lintas, berdepanlah lagi kali ganda tekanan itu yang kita nak elakkan. Dan ketika waktu kerja sektor perniagaan di seluruh dunia kembali seperti biasa dengan majikan serta pekerja ketika ini kembali bekerja seperti biasa selepas mengharungi pandemik COVID-19, dan nampaknya keadaan dilaporkan tekanan agak berbeza dengan terdahulu, di mana gaya hidup kita telah pun berubah 360 darjah sebenarnya, khasnya di kebanyakan tempat kerja. Isu yang melibatkan kesihatan mental pekerja ataupun kelesuan pekerja jelas dilihat semakin meningkat, dan sebagai sebuah negara membangun, Malaysia juga tidak kecuali daripada masalah itu. Dan bagi menghadapi bahawa satu tekanan ini kita perlu menerimanya, ianya sebagai realiti dan perlu diatasi dan perlu dilalui. Dan ditakdirkan sejenis kemurungan ataupun depresi berkaitan pekerja dilaporkan saban hari semakin meningkat. Dan justru itu sebaik mungkin janganlah dipendamkan tekanan itu, luahkan kepada dengan cara yang lebih positif. Kalau kita tak dapat luahkan dengan orang yang kita rasa percaya, mungkin kita boleh lakukan dengan aktiviti-aktiviti yang mengurangkan stres kita, mungkin dengan cara bersukan, atau makan makanan kegemaran. Tapi berpada-padalah, kena kontrol juga ataupun mungkin anda kena bersosial juga dengan kawan-kawan, ambil sedikit masa untuk me time dengan kawan-kawan untuk melepaskan sedikit tekanan yang anda hadapi. Okey, itu antara sesuatu yang membimbangkan juga. Kalau boleh kita cari solusi, kalau mungkin dah tak ada penyelesaian kepada masalah kelesuan ataupun burnout ni, anda kena rujuk pada yang bertauliah ataupun pada yang pakar. Betul, saya sangat setuju cik. Kerana kita nak elakkan daripada berlakunya peningkatan tekanan mental di kalangan masyarakat, kerana penyakit tekanan mental ini bukanlah satu, saya kira kan dah jadi antara penyakit yang banyak dilaporkan berlaku di kalangan negara membangun, dan kita juga tidak kecuali antaranya. Dan seterusnya kita nak beralih pula kepada laporan berita, dan antaranya ini juga antara yang mengecewakan, mengganggu fikiran juga. Kita juga turut terkesan di mana tekanan ataupun perkara yang menjadikan di Gua Musang, di mana banyak tanaman musnah akibat gangguan daripada seekor gajah yang memusnahkan tanaman di kawasan tersebut, di mana 7 pekebun orang asli suku kaum Temia berputih mata akibat serangan seekor gajah liar yang memakan dan memusnahkan tanaman di Kampung Cemal, Pos Belatim Sabtu lepas. Dan difahamkan, didakwa gajah liar ini seolah-olah macam dah kebal, dah tak hiraukan penduduk kampung di situ. Dikatakan semakin berani apabila tidak mengindahkan halangan unggun api yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh penduduk kampung bagi menghalau haiwan tersebut. Dan difahamkan juga tanaman yang diusahakan sejak 6 bulan lepas tak sempat pun dituai, belum sempat dituai hasil sepenuhnya, telah
telah dirosakkan oleh gajah tersebut. Bukan sekali tapi dah banyak kali berlaku. Hanya seekor gajah saja yang kerap datang memakan hasil kebun seperti ubi kayu, pisang, nenas dan pelbagai lagi sayuran maupun tanaman yang diusahakan oleh penduduk kampung. Dan pastinya penduduk di situ, kita percaya walaupun kita pun kesian, mereka terkesan, mereka juga turut kecewa melihat keadaan kebun yang hanya kira-kira 500 meter dari rumah dimusnahkan oleh gajah. Dan sudah pastinya saya rasa pihak berwajib telah bergerak dan melakukan tindakan yang sepatutnya bagi membantu penduduk yang terkesan di situ. Ya, Cik, kalau kerap kali kita lihat di kebelakangan ini haiwan-haiwan liar mula keluar daripada kawasan Tertekan juga ke haiwan? Mungkin disebabkan habitat mereka yang semakin terancam, perubahan keadaan cuaca ketika ini, ataupun kawasan mereka diteroka membuatkan mereka hilang arah tuju. Itu pun sebenarnya harus diberikan fokus utama, ya, dan pemeliharaan terhadap habitat ini seharusnya ditekankan untuk mengelakkan kepupusan mereka dan juga kepupusan habitat mereka. Itu yang paling kita nak elakkan sebenarnya. Baiklah, dan kita beralih kepada laporan seterusnya. Kalau kita dah kongsi pada awal rancangan tadi, ketika ini telah pun berlangsung ataupun berlakunya monsun timur laut dan mengakibatkan beberapa negeri di semenanjung Malaysia khasnya mengalami banjir seperti di Perak, dan difahamkan Terengganu pula ketika ini mula dilanda banjir. Kuala Nerus menjadi daerah pertama di Terengganu yang dilanda banjir pada musim kali ini apabila satu pusat pemindahan sementara dibuka Dewan Serbaguna Tok Jembal pada pagi semalam, dan ia membabitkan 124 orang terkesan daripada 54 keluarga telah pun dipindahkan ke PPS berkenaan seawal jam 4 pagi. Jumlah mangsa dijangka terus meningkat dan lebih banyak PPS akan dibuka memandangkan hujan masih berterusan dan proses pemindahan mangsa sedang dijalankan. Kawasan sekolah yang telah pun dinaiki air dan pihak pengurusan membuat keputusan untuk tidak membenarkan murid hadir ke sekolah atas sebab faktor keselamatan. Bagaimanapun, para guru dan murid diarahkan untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasa melalui mod PDPR. Ini menunjukkan, ya, Cik, betapa ilmu itu penting tidak kira apa jua keadaan dan mereka boleh aplikasikan dengan pendidikan, menerusi pendidikan di atas talian. Dan seterusnya kita tengok cuaca di Terengganu ketika ini. Monsun timur laut mengakibatkan banjir di Kuala Nerus dan juga beberapa negeri di Perak juga mengalami banjir. Tapi kalau kita nak tahu keadaan cuaca selanjutnya, apa kata, kita saksikan ramalan cuaca hari ini dan seterusnya langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita bersama saya, Lina Pelawi. SPRM Sabah menahan 4 anggota penguat kuasa kerana disyaki menerima wang rasuah kira-kira RM300,000 daripada ejen dan calon yang mengambil lesen memandu. Menurut sumber, kesemua suspek lelaki berusia 30-an itu ditahan 4 petang Isnin ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Kesemua suspek dipercayai melakukan perbuatan tersebut pada 2021 dan 2022 serta disyaki menerima rasuah melalui orang tengah sebagai balasan untuk mengeluarkan lesen pemandu kepada calon tanpa perlu mengikuti ujian memandu atau dikenali lesen terbang. Modus operandinya, anggota penguatkuasa terlibat meminta dan menerima rasuah daripada orang tengah antara RM400 hingga RM1,200 daripada setiap calon bagi mendapatkan lesen memandu pelbagai kelas tanpa menjalani ujian memandu. Pengarah SPRM Sabah, Dato' S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut.
20 gerai di Uptown Kota Damansara Petaling Jaya terlibat dalam kebakaran malam tadi. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor ketika dihubungi berkata, bomba menerima panggilan kecemasan pada 8.34 malam dan tiba di lokasi kejadian pada 8.43 malam. 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Buloh, Kota Anggerik, Damansara dan Petaling dikejarkan ke lokasi. Sebaik tiba di lokasi kejadian, deretan gerai itu terbakar 90%. Selain terdapat bangunan yang menempatkan gimnasium turut terbakar 50%. Kebakaran itu tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Bomba berjaya mengawal kebakaran pada 9.06 malam. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Polis mengesahkan memanggil untuk merakam percakapan bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof dan aktivis Badrul Hisham Syaharin alias Cik Gubat semalam berhubung siasatan kes panggilan video lucah yang ditular. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, proses merakam percakapan itu dibuat mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Datuk Seri Muhammad Suhaili berkata, buat masa ini, kes masih dalam peringkat siasatan dan PDRM mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses penyiasatan. Orang ramai juga diingatkan untuk tidak membuat penularan semula rakaman video itu. Datuk Dr. Muhammad Agus dipanggil untuk proses rakaman percakapan untuk kali kedua di IPD Kajang 2 petang Isnin. Rakaman percakapan kali pertama terhadapnya dijalankan Jumaat lalu. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa sekali lagi menegaskan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 atau lebih dikenali sebagai Generasi Pendamat GEG akan dibentangkan di Dewan Rakyat sebelum mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-15 berakhir 30 November ini. Cuma ringkas saja, memang insya-Allah kita akan bentangkan rang undang-undang kawalan produk merokok sebelum berakhir sesi parlimen pada kali ini, insya-Allah. Sekian dari Bilik Berita dari Sungai hingga ke Sekara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Kalau kita tengok perkembangan industri kreatif tempatan kita semakin berkembang dan juga membangun. Tapi pada hari ini kita nak bercerita lagi tentang antara yang akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda adalah projek Small Story Big Impact, di mana adalah salah satu tujuan bagi merancakkan kembali industri filem tempatan kita, khususnya menerusi dokumentari yang jarang kita dapat saksikan dan dokumentari yang berkisahkan tentang alam sekitar dan juga warisan negara yang kita rasakan makin kurang sebenarnya konten ataupun kandungan itu di layar perak. Jadi ini akan kita ketengahkan pada hari ini antara projek Small Big Story Impact ini bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Silakan Nurul. Okey, bersama tetamu yang manis di sebelah saya iaitu Puan Hasina Zul Asnan, merupakan pengarah dokumentari Beyond the Marine Park, A Ranger Story. Selamat datang diucapkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau topik ni antara tajuk dia daripada penghasilan dokumentari ini pun kita dapat bayangkan ianya penuh dengan ketenangan, kedamaian, keindahan alam semula jadi, dan mungkin Hasina boleh kongsikan sedikit sebanyak mengenai dokumentari ini. Okey, dokumentari saya ni Beyond the Marine Park, A Ranger Story ni sebenarnya adalah kisah seorang ranger di Taman Tun Mustafa, Sabah, di mana kita akan lihat dalam video ni macam mana kehidupan seharian seorang ranger taman, di mana ia sangat berbeza dengan apa yang kita selalu fikir. Ranger ni mesti kerja dia bagi talk, bersihkan beach dan sebagainya, tapi sebenarnya kerja sebagai seorang ranger tu lebih daripada itu. Sebab nak menjaga alam ni bukan sesuatu yang senang, bukan sesuatu yang mudah, bukan macam macam peti jari lah. Ikut masa kita je. Betul. Sebenarnya
kerja ranger ni sangat mencabar. Tadi Puan cakap dia penuh ketenangan kan. Actually dia sangat berbeza. Dia tak tenang sangat. Dia penuh dengan pancaroba dan banyak halangan dia lah. Macam itulah yang saya ketengahkan dalam dokumentari ni. Satu idea yang menarik saya kira, mungkin boleh kongsikan dari mana munculnya idea untuk buat dokumentari yang sebegitu. Sebenarnya saya memang seorang yang suka topik-topik tentang pemeliharaan alam. Sebenarnya watak dalam cerita saya ni, person yang saya interview, yang saya ikut ni, Encik Clarence, dia adalah seorang yang saya dah kenali lama lah. Sewaktu tu suami saya iaitu pengarah fotografi untuk dokumentari saya ni, dia pernah buat syuting dengan Encik Clarence di Taman Tun Sakaran. Pada waktu itu dia hanyalah seorang lifeguard lah, atau pegawai pantai. Lepas beberapa lama dia dinaikkan pangkat sebagai ranger dan kita keep in touch lah. Dan every time kita berkontak dengan dia, ada je cerita baru dan saya rasa sangat menarik untuk diketengahkan sebab tak ramai orang tahu apa kerja seorang ranger ni sebenarnya. Dan kita nak tahu juga mengenai cabaran dalam menghasilkan dokumentari pendek ini, kerana kebanyakannya orang menghasilkan, kita sedia maklum ya, orang menghasilkan dokumentari adalah berdurasi panjang, banyak pengisi yang dapat diisikan. Tetapi untuk menghasilkan dokumentari pendek, cabarannya pula bagaimana? Bagi saya memang lebih mencabar sebab saya pun pernah buat dokumentari panjang juga. Jadi dokumentari pendek ni kita ada sela masa yang kita kena ikut. Tapi kita ada, instead of 30 minit, 40 minit, kita ada 8 minit je. Tapi kita kalau boleh kita nak masukkan semua nilai yang saya nak express. Contoh emosi dia, jalan cerita dia, plot dia. Kalau boleh kita tak nak ada miss apa-apa. Sebab tu kita dari segi editing dan sebagainya kena lebih menjurus kepada apa yang saya nak sampaikan tanpa mengabaikan apa yang cuba disampaikan lah. So dia mencabarlah kat situ. Nak tahu juga, menarik daripada apa yang Puan Hasina ceritakan. Mungkin Puan Hasina boleh bagi sedikit gambaran apa yang cuba ditonjolkan dalam dokumentari ini sebenarnya. Okey, dalam dokumentari yang saya punya dokumentari ni, tujuan utama saya di samping nak tunjukkan kerja seorang ranger ni, saya nak bagi lebih pendedahan lah kepada orang awam tentang tahap pemeliharaan alam kita ni di tahap yang mana sekarang dan macam mana orang awam boleh turut membantu untuk memelihara alam dengan lebih baik. Sebab selain daripada kerja ranger-ranger ni, dia juga buka kepada orang awam lah untuk join dia punya program, untuk turut sama-sama memelihara alam. Jadi dalam masa yang sama menunjukkan kerja dia orang, kita boleh bagi kesedaran kepada orang-orang yang tengok pada video ni lah. Apa yang ranger lakukan sebenarnya? Betul. Okey, ranger ni selain daripada memberi membuat program pemeliharaan alam dan beri guidance kepada orang yang datang ke taman, dia juga membuat rondaan. Okey, meronda ni kalau dalam kawasan taman dia ada kuasa untuk memberi kompang pada orang-orang yang melanggar peraturan taman. Peraturan taman ni ada beberapa peraturan lah, kalau saya nak sebut sekarang panjang sangat kan. Tapi antara peraturan yang paling penting ialah sesiapa yang berada dalam kawasan taman perlulah menjaga alam kat situ, dan terutamanya terumbu karang lah kalau dekat kawasan Merini. Jadi kerja ranger ni untuk memastikan tiada orang yang melanggar peraturan di situ dan mengambil tindakan keras lah kepada orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Okey, dan kita nak tahu juga Hasina, bagaimanakah daripada Hasina boleh terlibat dengan projek ini? Macam mana, sorry? Bagaimana Hasina boleh terlibat dengan projek ini? Sebenarnya waktu tu saya tengah scroll dekat Facebook lah. Jadi saya dapat tengok daripada Walkabout Asia, dia ada membuka sesi pitching lah kepada filmmaker baru dan lama. Jadi saya klik lah dekat link tu dan saya sertai, saya hantarlah saya punya pitching saya. Dan alhamdulillah terpilih pada tu dan dia orang panggil untuk sesi pitching dekat Taylor's College. Jadi saya pun pergilah pitching. Dah saya punya pitching tak habis sebab dia bagi masa 6 minit saja. Tapi saya sempat pitching separuh je. Tapi mungkin pihak-pihak yang terlibat merasakan cerita saya berpotensi untuk dikembangkan, jadi saya terpilih untuk jadi finalis untuk inilah. Dan difahamkan juga untuk Beyond the Marine Park Ranger Story ni antara yang menerima grant menerusi Walkabout ASEAN yang telah di-pitch lah sebelum ini. Jadi mungkin apa perancangan daripada dana ataupun grant yang diterima itu? Mungkin ada dokumentari baru yang difikirkan untuk keluar untuk masa akan datang, bagaimana?
Bagi saya pada masa akan datang, sebab cerita yang saya ceritakan dalam Beyond the Marine Park ni macam on the surface. Kalau boleh saya nak ceritakan lebih lagi tentang taman-taman marine yang ada kat Malaysia ni. Panjang lagi lah. Ya, panjang lagi cerita dia. Bila saya pergi syuting dengan mereka, setiap ranger yang saya jumpa, masing-masing ada pengalaman yang sangat berharga lah bagi saya. Dan pengalaman mereka tu serasa sayang kalau tidak didokumentasikan. So harapan saya pada masa akan datang, kalau saya dapat more geran, mungkin saya akan panjangkan cerita ni lagi lah. Okey, dan selain daripada kisah ranger, pastinya yang memainkan peranan adalah kawasan persekitaran ataupun lokasi syuting itu yang diangkat. Dan dalam dokumentari pendek ini, di manakah lokasi yang menjadikan orang kata apa, benchmark kepada Hasina untuk mengangkat untuk filem dokumentari pendek ini? Benchmark maksudnya sebagai saya punya guidance ke? Betul. Bagi saya dekat Malaysia ni sendiri, especially di Sabah dan Pantai Timur, mempunyai taman marine yang sangat cantik. Jadi saya rasakan yang saya shoot ni, Taman Tun Mustafa adalah benchmark saya, dan saya pergi sana dan shoot di sana. Dia di mana tu ya? Taman Tun Mustafa di Kudat, di utara Sabah. Bahagian atas. Okey, antara keindahan alam flora yang orang kata apa, membuatkan Hasina tertarik untuk mengadakan penggambaran di situ, untuk menonjolkan daripada segi floranya di sana, apa keistimewaan dalam dokumentari ini? Taman Tun Mustafa ni saya pilih sebab satu, dia adalah taman marine terbesar di Malaysia dengan keluasan hampir 1 juta hektar. Dan dia punya keluasan tu daripada perairan Sabah sehinggalah ke border perairan Filipina. Jadi saya selalu fikir, macam mana dia jaga perairan yang sangat besar ni. Jadi di situlah timbulnya minat saya macam mana nak cover Taman Tun Mustafa. Di samping kawan saya juga, which is Clarence, watak yang saya tonjolkan dalam ni memang bekerja di Taman Tun Mustafa. Jadi memang kebetulan lah time tu, dan saya teruskanlah niat saya untuk sebenarnya ke mana kita boleh tengok dokumentari ini? Pautannya di mana sebenarnya? Tak ditayangkan di layar perak pun, tapi di mana? Di mana platformnya? Setakat ini tak silap saya ada di Facebook Walkabout Asia. Boleh type search lah Walkabout Asia, dan mungkin pada akan datang saya akan upload di YouTube dan social media lain. Apa yang membuatkan Hasina rasa, apa kriteria yang ada pada Beyond the Marine Park Ranger Story ni yang membuatkan juri ataupun Walkabout penganjur ni tertarik dengan dokumentari ni? Bagi saya mungkin pendedahan tentang kelestarian alam. Dia adalah satu topik yang saya rasa perlu dibincangkan lebih lanjut lah. Mungkin itu juga yang menarik minat para penganjur untuk memilih saya punya tajuk. Sebab bagi saya ada banyak jugalah dokumentari tentang alam di Malaysia ni, tapi saya rasa ia perlu dibuat dengan lebih banyak lagi supaya orang lebih alert dan tahulah tentang alam-alam flora dan fauna Malaysia yang sangat indah ni kan. Perlu diteroka lagi Yes. kan. Okey, dan dalam pada itu ya, Hasina, kita nak tahu juga selain daripada pastinya dokumentari ini akan memaparkan keunikan tempatan dan juga keindahan alam dan juga mengenai kisah ranger itu sendiri. Tetapi apakah lagi yang Hasina dapat pengalaman dalam menghasilkan dokumentari pendek ini? Okey, pengalaman saya membuat dokumentari pendek ni dia berbeza dengan dokumentari panjang sebab masa yang kita ada terhad. Kalau macam saya buat dokumentari panjang dulu boleh ambil masa berbulan. Tapi ini saya ada masa 3 hari je nak shoot. Jadi apa-apa yang berlaku saya kena impromptu dekat situ. Maksudnya kita dapat perancangan tapi dalam masa 3 hari macam-macam boleh berlaku. Contohnya yang berlaku pada saya pada hari itu, saya pergi syuting. Tiba-tiba hari kedua amaran ribut peti. Jadi kita tak boleh turun ke laut. Jadi saya cakap dah macam mana ni saya nak shoot atas kapal nak pergi ke laut lagi tapi tak boleh turun laut. Jadi saya kena improvise lah kat situ. Macam mana saya nak buat penceritaan. Jadi kita membuat perancangan yang lain, kita buat kita shoot kat tempat yang kita boleh shoot dan sebagainya lah. Itulah antara yang saya rasa cabaran dia lah kot. Okey, mungkin sedikit yang terakhir, nasihat ataupun galakan daripada Puan Hasina sendiri kepada golongan muda khususnya bagi merancangkan kembali industri filem, khususnya menerusi dokumentari itu sendiri tentang nak menaikkan nilai budaya Malaysia dari segi alam sekitar, warisan negara, bagaimana nak menggalakkan orang muda minat untuk bikin filem dokumentari sebegini? Okey, bagi saya dokumentari pada zaman sekarang dia berbeza dengan dulu sebab dulu kita tengok dokumentari bosan. Ya, tapi betul. sekarang kita ada banyak pendedahan dan kalau kita tengok dekat Netflix, dekat mana-mana media yang lain, dokumentari ni dah
level yang lain bagi saya. Kita tengok dokumentari tapi macam filem. Dia ada emosi dia, ada jalan cerita dia, tapi ia berdasarkan perkara yang sebenar. Jadi mungkin benda ni boleh menarik minat lebih kepada orang-orang muda lah untuk angkat kamera dan dokumentasikan apa-apa yang diorang nak dokumentasikan dan ceritakan dengan penuh artistik, orang cakap. Bagi saya itulah benda yang boleh menarik minat orang muda, saya rasa. Ini antara karya. Betul, kena kreatif juga kan? Betul, nak dapatkan pemikiran situ bukan calang-calang orang. Okey, dan itu antara perkongsian yang kita dapat sempat bersama dengan Hasina Zul Azlan, merupakan pengarah dokumentari Beyond the Marine Park, A Ranger Story. Tapi kita nak tahu juga bagaimana rupanya kita bercerita-cerita daripada tadi ni mengenai keindahan, keistimewaan. Boleh bayangkan lah tak dapat bayang lagi. Jadi kita nak saksikan bagaimanakah dokumentari itu. Apa pun kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Terima kasih Hasina. Oh, teman-teman Sabah, ada keperluan apa pergi Bandar Baru? Kami buat siasatan yang kes kamu terkandas. Sebab ini dalam kami punya perairan. Kami sudah buat laporan dari Maritim. Maritim yang buat bagi laporan sama kami. Jadi kami perlu juga untuk mendapatkan laporan daripada kamu. Oke, kalau itu macam bilang. Ranger ni dia punya penugasan dia bukan mudah. Sebenarnya dia sangat berat. Bukan senang mau jaga ni khazanah alam lah. Saya sebagai seorang ranger ni baru pun 4 tahun. Sebelumnya sebagai lifeguard ataupun dikenal sebagai pengawal pantai, dan sudah bekerja dengan Sabah Park ni hampir masuk ke 9 tahun lah. Sebenarnya asal dia ni, saya ni berminat kepada kejuruteraan. Saya pun habis belajar pun diploma kejuruteraan mekatronik. Biarpun perasaan saya macam mau ada cita-cita lain kan, tapi bila fikir balik kan saya macam ada serasi sikit dengan penjagaan alam semula jadi ini. Lagipun beliau saya ni memang bekerja dengan taman-taman Sabah. Jadi memang serba sedikit saya memang tahulah. Apa yang saya nampak lah, ranger-ranger yang orang lama lah kan, selalu masuk hutan kan. Jadi perasaan saya, oh begini rupanya jadi seorang ranger. Lepas tu mau laksanakan tanggung jawab tu untuk menjaga khazanah alam ni bukan sesuatu yang mudah lah. Bagang baru. Masa tu saya rasa kesian jugalah. Saya dengan dia tu terlampau ambil masa yang lama untuk bersama dengan dia. Walaupun kami sama-sama tinggal di Taman Bukit Tawau tu, lebih banyak masa dia di hutan. Demi kami ni, dia sanggup buat kerja-kerja yang kira bahaya jugalah bagi saya. Untuk sebagai ranger taman, tugasan dalam unit ini ialah menjalankan penguatkuasaan enigmen taman lah. Dalam unit ni, saya juga dilantik sebagai pegawai penyiasat lah. Dia lebih kepada menyiasat kes-kes yang melibatkan kesalahan dalam taman lah. Tugas-tugas I.O. ni pun bukan mudah. Kita mau tahu macam mana dia punya kes ni. Jadi menyiasat ni bukan yang kitanya terus, oh dia sudah bersalah. Tidak. Sebagai pegawai penyiasat ni kita mau cari kebenaran. Panjang saya bekerja ni, kes yang paling berat setakat ni saya tengok ialah pelanggaran batu karang lah. Baru-baru ni pun pada Mac 2023 yang melibatkan kapal kargo yang terkandas di batu karang perairan berdekatan dengan Pulau Tiga Bulah. Selamat pagi. Ini kaptennya. Oh, ini kaptennya. Dari mana? Oke. Siap juga. Yang itu memang kesan dia besar. Dikali melibatkan dia punya keluasan dia pun lebih kurang 3.43 ekar yang terjejas pada masa itu.
Masa tu memang kami terkejutlah bila nampak data yang dikeluarkan oleh unit penyelidikan Marin itu kan sebesar itu. Bila ambil gambar dari melalui drone, bila kita tengok, oh besar, sangat-sangat besar. Saya boleh katakan tahap kehancurannya memang teruklah. Macam kita boleh nampak satu jantolak, kita sorong semua batu-batuan yang ada di sana. Sebenarnya sebagai ranger taman ni tidak semestinya juga buat rondaan. Sebagai seorang ranger ni, dia kena ada perform juga untuk buat satu-satu program. Contohnya program kesedaran kepada komuniti. Satu program yang kita laksanakan ialah penanaman semula batu karang. Untuk yang baru-baru ni, program GhostNet ni kan pukat yang tersangkutlah di batu karang kan, kita buka dia, kita alihkan pukat yang tersangkut di batu karang ni bersama dengan operator yang cintakan alam semula jadi inilah. Sekiranya kalau kita tidak buka, banyaklah ikan-ikan yang masuk di sana, ikan-ikan yang besar-besar ini kan tersangkut di sana dan mati. Saya rasa kawasan di sini ni masih terjaga lagi. Kawasan Batu Karang ni masih cantik lagi. Tidak sama dengan tempat-tempat yang lain. Cuma segelintir yang tidak bertanggung jawab ni mungkin yang menjejaskan ekosistem di sini, sama ada pengoboman ikan, sujum ataupun pukat-pukat tunda. Bila sudah kita menangkis kan, yang orang sudah bayar kompon apa, kita rasa gembira lah, berpuas hati kan. Wah, ini sepatutnya kita buat. Kompon tu bukan untuk yang sekadar oh baru kau tahu apa kamu rasa, tidak, kita bagi dorang kesedaran. Bukannya dorang suka-suka mau kompon kita begini, rupanya dorang buat pemeliharaan, lepas tu mau kasih restore balik tu batu karang macam mana, bukannya sikit. Perlu ada kesadaran lah tentang betapa pentingnya kehidupan marin ni kan. Sebab kehidupan marin ni sebahagian daripada kehidupan kita. Kita perlu jaga dorang dan juga kita perlu harmoni dengan alam semula jadi di Sabah ni. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Kalau tadi kita dah pun bersantai-santai, bercuci mata, tengok mengenai keindahan dokumentari marin, keindahan marin yang begitu indah sekali. Dan kali ini kita nak kembali kepada realiti kehidupan, realiti kepada pendidikan. Dan kalau dahulu ya, pendidikan, kita lihat pendidikan yang utama adalah pendidikan menerusi aliran persekolahan dan akademi. Dan TVET ini dilihat sebagai satu kelas kedua. Orang kata apa, Cik, lebih kepada pengisian lah, mana yang keciciran itu berlaku. Tetapi mungkin pandangan tersebut ataupun stigma tersebut perlu diubah, kerana kita perlu melihat kebaikan ataupun keindahan dalam sesuatu bidang sendiri untuk kita mencari titik keserasian dan kesamarataan untuk menjadikan ianya sesuatu yang menarik dan boleh memacu ekonomi negara dan memacu pendidikan dan juga pasaran anak-anak muda ini, dan juga mana-mana faktor. Sebenarnya kalau kita sebut TVET je, kita akan fikir anak-anak muda. Tapi sebenarnya luas je pengertiannya. Dan saya kira TVET ni satu sinar baru pada negara, sebab kalau kita tengok proses pendidikannya lebih menuju ke arah industrial yang menuntut ataupun memerlukan tenaga kerja yang mahir dan juga yang
pendidikan tinggi maupun mereka yang bertauliah. Jadi ini satu perkara yang baru, saya kira kehendak industri itu sendiri semakin membangun dan juga berkembang. Jadi rugi sebenarnya untuk anda yang mungkin sedang tercari-cari ke mana hala tuju, tak jumpa lagi. Inilah masanya dan peluang untuk anda grab menerusi pendidikan maupun kerjaya itu sendiri. Betul. Okey, untuk dan itu tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan tetamu yang saya kirakan muka beliau seorang yang sangat familiar sebenarnya kan. Kalau sebelum ni seringkali menghiasi drama-drama televisyen, tetapi ketika ini YB Datuk Khaidirah Datuk Seri Abu Zahar, namanya pun kita dah lihat ya, stigmanya dah lari jauh dah. Kalau dulu Dira Abu Zahar dan sekarang ni kita YB Dira, masih lagi seorang yang manis tersenyum di sebelah saya ini untuk memperkatakan topik Karnival Pendidikan Kerjaya TVET di Melaka 2023. Selamat datang YB, selamat pagi. Terima kasih YB atas sedia meluangkan masa ni. Ulang alik lah Melaka, Kuala Lumpur, untuk Melaka, ini KL. datang Melaka lah. Datang KL lah. Lepas ni balik Habis ni balik Melaka. Itulah Seronok dia. sebenarnya saya anak Melaka nak bercerita tentang karnival yang akan diadakan di Melaka, iaitu Karnival Pendidikan dan juga Kerjaya TVET Melaka 2023. Tapi sebelum tu kita nak sentuh sikit lah perkembangan di Melaka, bagaimana tentang TVET itu sendiri, bagaimana YB Dira melihat anak-anak Melaka. Baik, pertama sekali terima kasih banyak kerana sudilah kiranya menjemput saya juga ke program ini, dan pagi ni saya sanggup datang ke Melaka ke Kuala Lumpur. Baik, berkenaan dengan perkembangan TVET di Melaka, saya kira kali ini kita Kerajaan Negeri Melaka sendiri mengambil satu, orang kata, langkah yang lebih proaktif dan progresif bila memastikan TVET itu berada dalam satu landasan yang lebih baik. Kerana saya kena maklumkan bahawa portfolio pembangunan TVET ni di Melaka memang sebenarnya di bawah directly purview of Yang Maklumat Ketua Menteri kita sendirilah, Datuk Seri Utama Abdul Rauf. Biasanya dia duduk dalam pendidikan, maksudnya siapa yang jadi exco pendidikan, TVET ni di bawah pendidikan terus. Tetapi kali ini dia memang dibawa ke terus ke bawah directly pembangunan TVET saja, di bawah purview ataupun direct, orang kata, pemantauan daripada Yang Maklumat sendiri. Jadi saya sebagai timbalan kepada portfolio ini, kita sama-samalah, orang kata ni, sebab menjadi aspirasi Yang Maklumat juga dalam masa yang sama untuk melihat bahawa TVET ini satu tidak di second graderkan. Maknanya dia bukan pilihan macam cakap tadi lah, bukannya pilihan kedua, bukan sebab you budak drop out kat sekolah, bukan sebab you dapat keputusan yang terlampau teruk. Dalam masa yang sama bukan semata-mata hanya nak pastikan you cukup-cukup je dilengkapkan sekadar nak masuk kerja kilang saja yang 7 pagi sampai 7 malam. Tetapi menjadi aspirasi untuk kita nak tengok sama ada diorang ni kita tengok upskillkan dia, reskillkan dia, dan lepas tu kalau boleh sampai naik tingkatkan ke peringkat lebih tinggi, maksudnya boleh sampaikan juga management, dia boleh jadi manager, dia boleh jadi eksekutif juga dan sebagainya, bukan setakat duduk dekat line key operations macam tu je. So that's why kali ini Karnival ini kita gabungkan juga dalam masa yang sama, iaitu ada sektor pendidikan yang mana melibatkan 27 buah IPT awam dan swasta, seluruh Melaka khusus, dan juga ada beberapa di luar, dan juga pemain-pemain industri ataupun kata majikan lah, majikan membuat pameran dan juga buat interview secara walk-in terus. So kita nak pastikan, orang kata, dia punya ekosistem tu bahawa orang yang dalam sektor pendidikan lebih dekat dengan orang yang industri, macam kilang-kilang ataupun industri, ikutlah sektor dia tu kan, sama ada you sektor binaan, semiconductor, otomotif, even servicing juga. Maka ni servicing lagi sangat famous lah. I think half of us actually mostly memang kerja bahagian sektor servicing macam hotel dan catering kan. So memang antara, saya rasa di Melaka kita bagi penekanan yang sangat serius. Sebab itu kita buat Karnival ini supaya kita nak pastikan the chain of workflow tu dan juga ekosistem tu jadi lebih sihat. Dan kita dapat lihat ianya dilihat lebih serius dan lebih seimbang, di mana penghebahannya ataupun ada sistem yang lebih betul. Kalau dulu tu belajar-belajar mungkin terhenti di situ saja, tidak ada kesinambungan. Dan ini merupakan satu langkah yang seharusnya dipuji, yang seharusnya diangkat. Dan dalam sama YB kita nak lihat juga mengenai keboleh pasaran yang menjadikan antara isu utama yang sering
sering dibahaskan. Sejauh manakah graduan lahir TVET ini dilihat dapat mengisi kebolehpasaran tenaga kerja? Adakah mereka ini dilihat menepati standard tersebut? Okey, saya rasa secara kita tahu purata ni memang kebolehpasaran pelajar graduan TVET ni dah 90 lebih dah, 97% tak selesai 98%. Jadi ini merupakan satu pertanda yang sangat baiklah bahawa ianya adalah satu sektor pendidikan yang sangat sihat, selain daripada yang mainstream lah, yang masuk ke course professional course dan sebagainya. Dan kita tengok bahawa kalau dulu dia punya sijil tu SKM kan, sijil kembaran 1, 2, 3 dan lepas tu U. Ialah dia tergantung situ. Dan nak teruskan tu 4, 5, 6 tu dia akan jadi satu masalah sikit. Bukan apa, mungkin dia punya hebahan ataupun dia punya peluang untuk meneruskan tu agak kurang. Tetapi hari ini saya tengok dia dah sampai tahap degree dah pun. Diploma tu memang orang kata ialah bahasanya memang sangat mudah. Bukan mudah, tapi dia dah boleh dah. Banyak dah institusi yang menawarkan sijil sehingga tahap diploma dan degree juga. Seperti kita ada UniKL maupun universiti UTHM dan sebagainya. Kita ada pun 5 di negara kita ada 5 universiti yang bertaraf teknikal. Melaka salah satunya adalah UTM, Universiti Teknikal Melaka Malaysia, dan UTHM dan ada 5 lah keseluruhannya. So ini merupakan satu orang kata petanda yang sangat baik bahawa dia punya pemasaran dia tu orang kata boleh bekerja tu. Saya sendiri tengoklah bila saya jaga portfolio ni. Dan kita berbual dengan kedua-duanya, institusi dan kita berbual dengan industri. Orang industri ni dia selalu cakap dia nak cari lagi. Dia memang perlukan sangat-sangat banyak. Dan because dia bukan satu kilang ni, dia mostly are foreign. We know they are big companies, at least they are semi-tier. Number 2 is dia bukan hanya ada di Melaka atau di Malaysia saja. Dia ada tier di Melaka, maksudnya dia punya plant is almost everywhere. Yang besar lah kalau kita cakap kan. So macam di Melaka kita ada daripada Jerman punya company, contoh seperti yang lama ni, alamat tuan kita ada Texas Instruments from Canada, which they have plant everywhere. So the potensi tu untuk pergi lihat bahawa daripada you starting mungkin bekerja di peringkat bawahan, dan kalau ada peluang untuk di upskill dan upgradekan dia punya skill sehingga jadi super skill. So kita sih nampak bahawa ada beberapa anak-anak Malaysia yang dibawa oleh syarikat ini sendiri, dilatih sehingga ke luar negara. Di Jerman itu saya nampak dia membawa nama company itu. Infineon yang besar di Melaka, ditrain, dan after that dia dihantar sampai bekerja menjadi pengurus di plant-plant mereka lain, kilang-kilang mereka di negara lain. So these are the things yang saya rasa kita di Malaysia patut grab, sebab memang Malaysia saya rasa merupakan salah satu daripada sumber tenaga kerja yang sangat baik, kerana kita ada satu institusi yang sangat sihat, pendidikan yang sangat sihat, ekosistem yang sangat baik, kerajaan memberikan penekanan yang sangat-sangat kuat ataupun baiklah dengan pendidikan. Yang seterusnya, kita tidak ada masalah language pun. Kita negara yang orang kata bilanguage lah. At least decent English is boleh, tak ada masalah. Dan kita ada satu budaya kerja yang baik juga dalam masa yang sama. So kita ni, tenaga kerja kita sangat, orang kata we ada resources yang sangat disenangi oleh kebanyakan majikan di luar sana yang nak ambil kerja. So cuma kena ada skill je lah. Dan kena ada effort sikit untuk upgradekan your skill. Lepas tu you kena ambil peluang sikit untuk ambil kursus-kursus tambahan dan sebagainya. Yang mana banyak sangat sebenarnya. Bila saya tengok ada kursus dibuat secara percuma, most of the kursus memang kerajaan bagi secara percuma. Sebab itu kita ada satu bajet yang sangat besar, kerajaan dah laburkan atau peruntukan yang sangat besar untuk tahun depan sebanyak 68 bilion. 68 bilion. Jadi ini merupakan satu pelaburan yang sangat besar. Kerajaan kita pun meletakkan harapan sangat tinggi kepada rakyat untuk kita sama-sama grab. So we give back. So both parties will win. Sekejap lagi kita nak tanya dari portion yang diterima menerusi belanjawan 6.8 tu dari Kerajaan Negeri Melaka, apa perancangan Kerajaan Negeri Melaka sendiri, dan bercakap tentang Carnival TVET, apa tawaran pendidikan maupun kejayaan yang ditawarkan nanti. Kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana.
Itu dia Carnival TVET peringkat negeri Melaka 2023 yang akan diadakan pada 25 dan juga 26 November ini. Bertempat di mana, dan mungkin nak ceritakan sikit YB Dira tentang bagaimana pelaksanaan Carnival ini, bagaimana ia bergerak nanti. Okey, insyaAllah Carnival Pendidikan dan Kerjaya TVET Negeri Melaka akan berlangsung pada 25 dan 26 hari bulan 11 ini nanti. Bermula daripada jam 9 pagi sampai 6 petang. Bertempat di Hall A MITC Aikuruh Melaka. Jadi 2 hari tu, sepanjang 2 hari tu kita ada macam-macam lah aktiviti daripada pameran booth daripada pendidikan. Sebanyak 27 buah IPT TVET khususnya awam dan swasta. Di dalam dan di luar negeri Melaka. Ada sama, dan juga ada lebih kurang sebanyak 16 buah pempamer yang terdiri daripada industri. Maknanya usually industri ni dia hanya akan terbabit dengan pameran yang diberi kategori lah. Macam contoh, if it's a steel expo, then you get all kilang-kilang besi atau tu yang tu. Tetapi kali ni kita campurkan mengikut kluster-kluster dia. So dia akan ada daripada macam cakap lah, semiconductor, otomotif, heavy industry seperti besi dan kaca pun ada. Kita ada kilang Zingi, antara kilang terbesar yang menghasilkan kaca seluruh dunia. Dan kita ada semiconductor seperti Texas Instruments dan juga Dominant Opto. Lepas tu kita ada Codenco, CSC Steel, Konica Minolta. Untuk industri otomotif yang EV orang kata kan, kita pun ada juga seperti EPMB. And then untuk servicing seperti hotel dan catering ada Evamosa Resort juga datang. Jadi akan pamerkan apa sebenarnya the core gist of the business of each kilang ni. Supaya kita biasa tengok kilang peluar je kan. Layman kita tengok peluar. Kita pun tak tahu apa banyak pekerja dia ada kat dalam tu kadang-kadang. Kita tak boleh imagine punya belakang dia besar sangat. So kita minta mereka datang, bagi kita support untuk mereka bagi tahu bahawa they have a lot of potential. Banyak sangat potensi yang mereka nak share dengan pelajar-pelajar, graduan-graduan, belakang graduan TVET di Melaka khususnya. Dan seterusnya kita ada juga macam even oil and gas, Petronas pun akan join. Mereka juga merupakan rakan strategik kita lah. Dan seterusnya kita ada lebih kurang institusi TVET ni pula yang ada kita gabungkan juga kesemuanya. 27 buah tu bermakna yang di bawah Kementerian Pendidikan seperti contoh College Vocational dan sekolah-sekolah yang ada aliran kluster TVET, sekolah-sekolah menengah vocational ataupun yang ada buat sijil ataupun subjek ke TVET ni. Sebab sekolah form 5 pun dah ada dah terdedah dengan yang bahagian masaknya ataupun bahagian tanamnya dan sebagainya. Jadi lepas tu kita ada kemajuan yang di bawah kluster Kementerian Pengajian Tinggi KPT seperti Politeknik, KK dan sebagainya. Dan seterusnya kita ada juga daripada KBS, KTBN pun ada di bawah KKDW seperti Giat Mara, IKM, KKTM dan sebagainya. Dan kita juga ada daripada luar iaitu JMI, German Malaysian Institute juga kita akan ada join kita. Dan seterusnya daripada UTHM Johor, Open University, Excel Skill Academy, UniKL, MySet juga pun ada juga. So kita panggil mereka, kita invite because kita nak kalau boleh lagi ramai IPT yang join kita, bermakna lebih banyak potensi mereka yang datang pengunjung untuk cuba. Sebab kita bagi peluang pada hari tersebut juga untuk mereka bawa sijil SPM dan juga IC lah ataupun standard dokumen yang memang ada ni, macam untuk permohonan boleh mohon secara terus dekat booth tu. Dan nanti insya-Allah interview akan diadakan secara terus di sana. Yang itu untuk budak nak belajar. Maksudnya hari tu kalau kata contoh UPU tak lepas, dia tak dapat masuk, nama dia tak tersenarai dan sebagainya. So kita boleh buat permohonan secara terus di hari tersebut, 2 hari ni, dan insya-Allah mereka akan terus bagi surat tawaran untuk intake yang akan datang. Mungkin intake ni bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 tahun depan. Tapi sebab TVET ni dia tidak macam UPU, dia ada satu borang yang semua orang boleh
memohon satu tempat yang sama. So dia berbeza-beza sikit intake dia. Dan seterusnya untuk yang nak bekerja, dah habis kerja, dah habis belajar, nak cari kerja pula ataupun bakal-bakal graduan, itulah dia, kita ada lebih kurang Carnival pameran untuk Carnival Kerjaya sebanyak 12 syarikat yang akan join sama dengan kita. Syarikat ni ataupun kita panggil majikan lah untuk membezakan dengan syarikat yang buat pameran. Majikan, ada 12 majikan di Negeri Melaka dan kita tawarkan lebih kurang total for that 2 days dengan 12 syarikat majikan ni ada lebih kurang 900 lebih peluang pekerjaan daripada all levels. So semua level ada, daripada bahagian operator sampailah ke bahagian management. Antara syarikat yang nak cari majikan yang nak cari pekerja ni, CTRM Aero Composite, siapa duduk Melaka mesti tahu CTRM tu apa. City Offshore, Medivest, Efamosa pun nak cari, PD Kawamura, Kako Manufacturing, MB Automation, itu apa nama, semiconductor, yes, di Berjerman, Zepaso Partison. Ni antara lah yang saya boleh sebut. So total diorang ni sebab satu syarikat ada nak cari sampai 7-8 orang, 12 orang, 20 orang, 30 orang. Dan saya percaya macam contoh Efamosa, dia nak cari bahagian pembersihan contoh, dia nak cari 20 orang, 30 orang. So total semua ada 900 lebih peluang pekerjaan. Jadi saya letak sangat kecil-kecil jawatan sampai ke jawatan yang sampai jawatan tertinggi. Sampai management dan sebagainya. Tengoklah kalau kata tak perlukan banyak, mungkin dia ada 3-4 kekosongan. Jadi saya nak, kalau boleh saya minta kerjasama semua untuk datang sebab kita yang nak cari kerja pun ada, nak cari belajar pun ada juga. Maksudnya kita cover both sides, and then to all parents, this opportunity yang sangat baik lah. Ya, dapat kita saksikan YB pun dah jelaskan banyak sekali antara pemain industri dan juga pelibatan di kalangan penyertaan di kalangan IPT, IPTS dan juga pemain industri. Dan mungkin YB boleh jelaskan berbaki masa yang kita ada ni antara kerjasama pihak Institut TVET serta pihak pemain industri, apakah harapan YB terhadap Carnival Pendidikan dan juga Kerjaya TVET Melaka 2023 yang bakal berlangsung tak lama lagi ni? Baik, honestly this is the first time. Tahun lepas kita buat Carnival TVET lebih kepada sektor pendidikan. So kali ini kita gabungkan kedua-duanya. In fact kita kembangkan lagi, bukan setakat kepada tu, kita ada program seperti simposium di mana akan ada session di between tenaga-tenaga pengajar dengan kita punya panel-panel, supaya tenaga pengajar pun kita upgradekan juga. Kita bantu bagi pengisian yang lebih baru, yang lebih terkini. Dan kita ada kerjasama pada MIDA yang akan buat pendedahan tentang apakah requirement daripada industri hari ini dan akan datang. So there's a lot of opportunities. So saya harap kalau boleh nanti orang Melaka dan persekitar, kalau orang Kuala Lumpur nak datang pun tak ada masalah, ke Melaka pada 25 dan 26 hari bulan ini untuk datang beramai sebab memang banyak peluang. Family yang mungkin ada anak-anak remaja yang kata 3, 4, 5, elok bawa juga, because you never know how they plan and everything semua in the future. Kita ingat anak kita boleh buat jadi accountant contoh, tiba-tiba rupanya dia suka main buat kerja tangan, and there's nothing wrong about it. So saya harap stigma bahawa bila buat TVET ni you adalah anak you tak berapa pandai berbanding anak orang dapat masuk EPU. First you have to throw that away, put it jauh-jauh. Nombor tu, turun bersama kita dekat Melaka untuk kita tengok potensi ini yang mungkin kalau tak nak Melaka je, dia boleh berkembang ke tempat lain juga, masuk negeri lain juga. So saya harap ekosistem untuk TVET ini janganlah kita pendidikan saja, dan sebab we have to create a very good ecosystem supaya anak-anak yang belajar TVET, number one, dia tak rasa stigma yang dia second class graduan ni buang. Number two is dia rasa memang ada perhatian yang baik untuk mereka, dan dia tahu peluang-peluang dia untuk bekerja akan datang nanti macam mana. Sebab bila kadang dia dah grad, dia tak tahu kan, sebab dia lebih, budak-budak TVET ni saya tengok dia lebih buat kerja tangan. So bab komunikasi, bab persembahan diri, dia ada kurang sikit lah. Jadi kita yakin bahawa ini adalah bila kita ada satu ekosistem yang sihat, insya-Allah bakal-bakal majikan pun boleh bagi tahu macam mana sebenarnya pengharapan mereka untuk bakal-bakal graduan yang akan datang. The expectation tu kita boleh manage dan sebagainya. So saya harap
khususnya parent-parent yang ada anak dara ke anak bujang ke macam saya ni, ada anak-anak remaja tingkatan 3, 4, 5, even start tingkatan 1, bawa exposekan mereka kepada pendidikan TVET ini dan peluang yang mereka insya-Allah boleh dapat. Dan potensinya sangat-sangat tu, sebab kadang-kadang saya tengok gaji dia orang besar yang mana dah upgrade super skill ke kan, dah upgrade tu, saya cakap masya-Allah, kita pun tak tahu dulu kan. Saya dulu belajar undang-undang, so saya kata masya-Allah, peluang tu sangat bagus, sangat hebat. Dan dia perk dia, the company provide for them, the company will jaga dia orang. If you are good at their skill, dia tak nak lepaskan you, dia sanggup bagi apa saja. Betul. Ya, persepsi itu seharusnya kita ubah. Kita buang jauh dengan YB kan. Jadi tak salah untuk anda cuba nasib datang ke Carnival TVET peringkat Negeri Melaka 2023, 25 dan juga 26 ini untuk dapatkan tawaran kerjaya maupun pendidikan. Mana tahu saya dah nampak dah masa depan anak orang Melaka macam mana. InsyaAllah. Terima kasih banyak YB Dato' Haidirah, Dato' Sri Abu Sahar selaku Timbalan Esko Pelaburan Perindustrian dan juga Pembangunan TVET Negeri Melaka. InsyaAllah diharapkan dengan program TVET ini YB Dira dapat bawanya ke peringkat yang lebih tinggi dan jauh lagi insyaAllah. Dan sekian saja hari ini bersama saya Nur Deumo dan juga Chat. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Senyum segar di pagi hari.